السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman-Nya memperingatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang matlamat objektif, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang dahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, kita sudah berada di penakhiran Ramadan. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan bulan yang penuh dengan kerahmatan, yang penuh dengan keberkatan, bulan untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang masih ada, sama ada esok atau lusa kita akan sama-sama meraihkan hari kemenangan. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu besarkan Allah SWT, Allah yang telah memberikan hidayah kepada kamu, di mana kita akan berhari raya. Maka dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita bermuhasabah pada diri saya dan kepada tuan-tuan tentang pelaksanaan puasa yang kita telah laksanakan selama lebih kurang 28 hari. Atau hari ini sudah dikira 29 hari kita berpuasa, di mana kita memperingati akan amaran dan peringatan bagi baginda Nabi SAW dalam sabdanya, kam min sa'imin laysahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Bagi mereka yang Allah kurniakan kepada mereka sifat takwa, sifat keimanan, di mana kita rasa gerun terhadap peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laysa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Betapa ramai orang yang berpuasa, mereka tidak mendapat apa-apa manfaat dan faedah dari puasa, melainkan lapar dan dahaga. Di mana sabda Rasulullah SAW memberi kepada kita suatu keinsafan, dan perlu kita bermuhasabah di atas amalan-amalan yang kita laksanakan. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan puasa ini diterima oleh Allah. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat yang utama. Pertama, disyaratkan kita supaya mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan syarat kamu punya sifat yang penuh dengan keikhlasan. Mukhlisin, yakni disyaratkan penerima amal itulah orang-orang yang mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana
perkataan ikhlas itu dengan makna al-ikhlas sirrun bainal abdi wa rabbi. Ikhlas itu ialah antara rahsia seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasannya hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri tidak mengetahui sama ada sahabat kita, adik-adik kita mengikhlaskan kepada Allah. Begitu juga adik-adik kita juga tidak mengetahui tentang keikhlasan kita kepada Allah. Tetapi ikhlas itu merupakan suatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ialah syarat Allah menerima amal ibadah kita ialah kita mestilah melaksanakan ibadah berdasar kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, atau dengan kata kita mengikut sunnah, petunjuk, contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Inilah dua syarat utama Allah menerima amalan-amalan kita. Karena itu kita lihat di antara lain dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menyatakan di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bagi mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka sentiasa rasa bimbang, rasa takut sekiranya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala menyatakan firman-Nya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah innahum ila rabbihim raji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan orang-orang yang telah membelanjakan harta pada mereka, maknanya mereka telah bersedekah, mereka telah berkorban, meninfakkan harta mereka, dan Allah menggambarkan wa qulubuhum wajilah, hati-hati mereka dalam kebimbangan. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menegaskan kepada kita, menggambar kepada kita tentang sifat-sifat orang beriman. Orang yang beriman yang apabila mereka melakukan kebaikan, mereka rasa bimbang. Bimbang sedekah mereka tidak diterima oleh Allah. Apabila mereka melaksanakan solah, mereka bimbang solah mereka tidak diterima oleh Allah. Apabila mereka mengerjakan puasa, mereka bimbang puasa mereka tidak diterima oleh Allah. Inilah di antara sifat orang yang beriman kepada Allah. Di mana ayat 60 surah Al-Mu'minun ini mengikut suatu kisah bagaimana Sayyidatuna Aisyah, yang isteri baginda Nabi SAW, telah bertanya kepada Rasulullah SAW dengan satu pertanyaan. Apabila turun ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ibn Aisyah bertanya, adakah ayat ini mengenai orang-orang yang mencuri ataupun orang-orang yang merampak, yakni orang-orang yang jahat? Sebaliknya baginda Nabi SAW tidak. Ayat ini bukan berhubung dengan orang yang melakukan maksiat ataupun orang yang merampak. Tapi ayat ini menggambarkan ialah sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah. Adapun orang yang melakukan kerosakan, yakni mencuri, merampak, mungkin setelah mereka merampak, mereka bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosa mereka. Tetapi ayat ini ialah ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak melakukan maksiat. Di mana sifat orang yang beriman, yang bertakwa, apabila mereka melakukan satu kebaikan, hati mereka rasa masih bimbang, rasa takut, amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu kita lihat
dalam kita melaksanakan muhasabah ini, sesi muhasabah pada hari ini, di mana sifat seluruhnya adalah yang perlu ada kepada kita adalah kita bermuhasabah di atas amalan-amalan yang kita telah kerjakan. Adakah kita telah beristiqamah di atas amalan-amalan tersebut? Alhamdulillah, selama hampir 30 hari kita telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu madrasah. Kita berada dalam satu madrasah Ramadan. Allah SWT telah mendidik orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mereka berpuasa pada siang hari, mereka melaksanakan solat tarawih, mereka membaca Al-Quran, mereka bangun sahur, mereka bangun awal, mereka melaksanakan solat subuh. Maka mudah-mudahan dengan amalan Ramadan ini kita boleh istiqamah. Tapi sayang sekali kita lihat, apabila kita berada di perakhiran Ramadan, kita melihat kalau dunia masjid-masjid telah dipenuhi, jemaah-jemaah telah memenuhi masjid, tapi mungkin hari ini saf-saf telah berkurangan, semakin kurang. Inilah persoalan yang perlu kita tanya. Adakah kita telah mencapai la'allakum tattaqun? Dengan puasa kamu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali itulah Allah Taala menyatakan di antara kemuliaan orang yang beristiqamah. Perlunya kita beristiqamah. Pertama, apa makna istiqamah? Al-istiqamah ialah dengan makna ialah kita melaksanakan satu amalan dengan konsisten, dengan tetap. Walaupun amalan itu amalan yang sedikit. Contohnya, kalau sebelum Ramadan kita belum melaksanakan solat sunat. Tapi datangnya Ramadan, maka kita banyak melakukan solat sunat. Sebagai contoh yang mudah, contohnya mungkin sebelum ini kita belum melaksanakan solat duha. Ada orang yang tak pernah buat solat duha. Tetapi apabila datangnya Ramadan, dia telah melatih dirinya setiap waktu duha mereka telah semayang sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kalau kita boleh istiqamah, kita boleh menjadikan solat duha itu sebagai solat yang sentiasa setiap hari kita laksanakan, maka kita telah termasuk dengan golongan istiqamah. Walaupun semayang yang kita buat itu semayang 2 rakaat saja. Sebagai contoh, kita boleh bangun malam, sahur. Kita bersahur pukul 4 pagi atau pukul 5 pagi. Sebelum sahur kita melaksanakan solat. Contohnya solat taubat, solat witir. Solat witir sekurang-kurangnya mungkin 3 rakaat. Tapi dengan 3 rakaat tadi kita melaksanakan setiap malam. Dan mudah-mudahan dengan istiqamah, dengan sifat istiqamah ini kita boleh teruskan selepas Ramadan. Kerana kata orang Arab, al-qalilud daim khairun minal kasir al-munqati'. Maksudnya, sedikit yang berkekalan adalah lebih baik daripada banyak tetapi terputus-putus. Maksudnya, semayang 2 rakaat yang kita laksanakan, walaupun 2 rakaat setiap hari, dengan syarat setiap hari kita melaksanakan solat tersebut, maknanya kita telah menjadi golongan yang istiqamah dengan ibadah kita. Setiap hari kita bersedekah walaupun dengan contohnya 50 sen atau RM1. Setiap hari kita pergi masjid, setiap hari kita letakkan duit kita RM1 dalam tabung kita, walaupun RM1. Walaupun kita kata 20 sen, tapi setiap hari kita buat, maka inilah kata amalan yang terbaik, amalan yang terpuji, daripada banyak tapi terputus-putus. Ada orang di bulan Ramadan, dia orang kata dia pulung sungguh-sungguh. Dia laksanakan tarawih, dia laksanakan tahajud, dia datang ke masjid, tetapi setelah berakhirnya Ramadan, setelah 1 Syawal atau 2 Syawal, maka mereka tidak lagi pergi ke masjid. Jadi ini dari golongan yang melaksanakan amal, tapi amalan mereka terputus-putus. Mereka menjadi hamba Allah pada bulan Ramadan saja.
mereka tidak menjadi manusia-manusia yang takutkan Allah, yang disebut insan rabbani. Sebab tu para ulama mengingatkan kita, wala takunu ramadaniyin, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu insan-insan, manusia-manusia yang takutkan Allah di mana sahaja, sama ada di bulan Ramadan, selepas Ramadan, sama ada kita bersama dengan orang ramai, sama ada kita seorang diri, kita teruskan, kita istiqamah amalan kita. Itulah dikatakan manusia Rabbani, insan Rabbani, maknanya manusia yang takutkan Allah di mana saja mereka berada. Sama ada mereka berhadapan dengan orang ramai, sama ada mereka berseorang diri, tetapi mereka menjadi hamba Allah, mereka menjadi insan Rabbani. Wala takunu ramadaniyin, jangan kamu jadi manusia yang takut Allah pada bulan Ramadan saja. Ramadan nampak kita bersungguh, tetapi setelah selesai Ramadan, kita telah berakhir. Kita mula tidak pergi berjemaah semayang, kita mula tinggalkan salat-salat sunat. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa di mana istiqamah adalah satu perkara yang sangat penting. Di mana fadilat, kelebihan dan kemuliaan yang kita akan perolehi sekiranya kita melaksanakan ibadah dengan secara istiqamah. Kalau kita melaksanakan secara istiqamah, baca Quran istiqamah, maksudnya kita baca Quran bukan saja di bulan Ramadan. Selepas Ramadan kita terus meneruskan kerja-kerja yang baik ini, membaca Al-Quran tadi, walaupun dalam sehari mungkin kita boleh baca satu muka, satu muka sehari, sudah cukup. Tapi kita laksanakan setiap hari. Itulah amalan istiqamah. Dan golongan yang istiqamah ini adalah golongan yang pernah disebut oleh baginda Nabi SAW. Seorang sahabat, baginda Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la aslu anhu ghaira. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu pengajaran, satu tip, satu panduan, satu pengajaran yang mana yang pendek, yang ringkas, yang tidak perlu lagi aku bertanya kepada orang lain. Ini seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beri aku satu tip, yang mana tip ini boleh aku jadikan sebagai panduan dalam hidup aku. Apa Rasulullah menjawab? Apa jawapan Rasulullah SAW kepada sahabat tadi? Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan hendaklah kamu beristiqamah. Jadi Rasulullah beri dua tip saja. Pertama, amantu billah, kita beriman kepada Allah, kita yakin kepada kekuasaan Allah, kan? Kita beriman dengan ayat-ayat Allah, kan? Yang kedua ialah kita terus beristiqamah dalam amalan kita. Maka pada orang yang beristiqamah ni, sebenarnya dia mendapat fadilat dan kemuliaan ketika mana seorang hamba Allah itu akan berhadapan di akhir kematiannya, yang mana ketika mana seseorang hamba Allah berhadapan dengan kematian, Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fussilat, Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Maksudnya dalam kehidupan kita ni, kita sentiasa mengasihi Allah, rabbuna Allah, kan? Kita sentiasa mengadu kepada Allah. Dan orang yang hidupnya dalam keadaan sentiasa dia mengadu kepada Allah, dia sentiasa berdoa kepada Allah, summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah dalam amalan-amalan ibadah mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maksudnya kalau kita ni orang yang menjaga diri kita dengan sembahyang, kan, dengan ibadah, kan, kita jaga diri kita dengan kita melaksanakan amal soleh,
menjauhkan maksiat, dan kita sentiasa menyebut Rabbuna Allah, kita mengadu kepada Allah, kita mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka antara faedah yang pertama atau manfaat yang pertama ialah apa yang kita dapat ketika mana seseorang itu menghadapi kematian dan keadaan dinazak, Allah bantu dia dengan turunnya para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka turunnya malaikat dan malaikat mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kamu telah mendapat berita gembira dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirat sekalian, cuba kita bayangkan, cuba kita gambarkan keadaan seorang nak mati. Kalau kita gambarkan maknanya seorang itu berhadapan dengan kematian. Kita pergi ziarah orang sakit dan keadaan dia dalam keadaan nazak, kan? Pada masa itu adalah dia dengan Allah SWT. Dan kita kena seharusnya mengerti akan di mana Nabi SAW mengingatkan kita juga bahawa orang yang beriman ini menghadapi gangguan-gangguan syaitan. Ketika mana kita berhadapan dengan kematian tadi, syaitan datang, iblis datang mengganggu kita. Dia menyerupai ibu dan ayah kita. Dan dia memujuk kita supaya kita masuk Kristian dan kita masuk Yahudi. Maka digambarkan di sebelah kanan kita macam ayah kita. Dia kata, akulah yang jaga kamu, kan? Digambarkan kita macam ibu kita. Dia gambarkan juga macam sahabat baik kita. Kata seorang ibu kepada anak dia, akulah yang menyusumu, kan? Maka dia katakan, ikutlah aku, masuklah kamu ke dalam Kristian. Kemudian ada gangguan lain pula, yang sama mengatakan, akulah ayahmu, kan? Masuklah kamu ke dalam Yahudi. Itu gambaran kepada kita tentang bagaimana syaitan berperanan. Dia menyamar sebagai ibu dan ayah kita ketika kematian. Tetapi dalam keadaan suasana orang yang beriman kepada Allah, kan? Allah bantu dengan mereka. Mereka bantu memberikan kepada kita motivasi, memberi semangat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunnya mereka. Dan mereka mengatakan kepada orang yang beriman tadi, orang yang bertakwa, kan? Orang yang istiqamah tadi, mereka kata, Allah takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzan, jangan kamu bersedih. Don't be sad. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu sedih, jangan kamu berduka cita. Kenapa? Kamu telah disediakan oleh Allah syurga. Kamu telah beri berterima tentang syurga. Maka dibentang kepada mereka itu syurga. Itulah antara kelebihan mereka yang beristiqamah. Kesimpulannya, pada petang yang kita mengakhiri Ramadan ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah di atas amalan-amalan puasa yang kita laksanakan, dan kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah supaya Allah golongkan kita di kalangan orang yang dibebaskan daripada api neraka. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, bebaskan kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Allah, jadikan kami di kalangan golongan yang akan dibebaskan api neraka-Mu, ya Allah. Di mana setiap malam Allah bebaskan daripada penghuni-penghuni neraka. Maka kita minta supaya Allah golongkan kita di kalangan orang yang dibebaskan dari api neraka. Kemudian kita juga memohon kepada Allah supaya Allah menjadikan kita orang yang beristiqamah. Kerana itulah baginda Nabi SAW mengajar kita satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Tuhan yang balik-balikkan hati, tetapkanlah keimananku, ketaatanku kepadamu, ya Allah. Matikan aku dengan kalimah la ilaha illallah waj'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Saya rasa sekarang itulah tazkirah muhasabah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, di mana saya mendoakan taqabbalallahu minkum salih a'malakum, salih a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semua, amalan puasa kita, amalan sedekah kita, baca Quran kita, dan Allah memakbulkan doa-doa kita di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.